Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada petang ini. Insya-Allah petang ini kita akan sambung perbincangan sirah sahabat pada muka surat 73 muka surat 73. Perbincangan ini masih lagi berkait dengan tokoh sahabat yang paling utama, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya gelaran Atiq. Atiq ni bermaksud orang yang dibebaskan daripada neraka. Tapi gelaran ini tidaklah semasyhur As-Siddiq itu. Siddiq itu lebih terkenal lagi. Tetapi Atiq itu salah satu gelaran kepada Sayyidina Abu Bakar, dan waktu pun Nabi yang bagi. Atiq ni maksudnya orang yang dibebaskan daripada api neraka. Baik, salah satu keutamaan Abu Bakar ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang terpilih yang benar dan yang dibenarkan memberinya gelaran Atiq. Diriwayatkan daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, pada suatu ketika aku sedang berada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan para sahabat berada di halaman. Di antara aku dengan mereka terdapat kain tirai lah, ataupun kain apa kita kata, macam tabir itu. Tiba-tiba Abu Bakar datang, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila atiqin minan nar falyanzur ila hadha." Sesiapa yang ingin melihat seseorang yang atiq, yakni yang bebas daripada api neraka, hendaklah dia melihat orang ini. Jadi orang ini itu diisyaratkan oleh Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nama Abu Bakar yang diberikan oleh keluarganya ialah Abdullah bin Uthman bin Amir. Namun nama Atiq lebih terkenal. Nama Atiq lebih terkenal. Walaupun keluarga dia letak nama khusus dia, nama khas lah kita, dia panggil alamiah tu Abdullah bin Uthman bin Amir. Tapi nama Atiq tu lebih terkenal. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, bahkan Atiq ini bukan sebarang nama, tapi dia lebih kepada kelebihan. Bukan semata-mata nama, tidak, tapi suatu pengiktirafan bahawa dia ni orang yang bebas daripada api neraka. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahawa suatu ketika Abu Bakar datang kepada Rasulullah, lalu Rasulullah bersabda kepadanya, "Abshir fa anta atiqullahi minan nar." Bergembiralah, kamu adalah atiqullah, yakni orang yang dibebaskan oleh Allah daripada api neraka. Saya berkata, yakni Aisyah, saya tu maksudnya Aisyah. Dia kata, maka sejak itu beliau dikenali sebagai Atiq. Orang kita pun ramai yang bernama Atiqullah. Ramai juga orang kita bernama Atiqullah. Jadi Atiqullah tu maknanya gelaran, bukan alamiah. Abu Bakar itu kunyah, Abdullah itu alamiah, Atiqullah ni laqab, gelaran. Abu Bakar lebih baik berbanding keluarga Firaun yang mukmin. Abu Bakar lebih baik berbanding keluarga Firaun yang mukmin. Baik, kalau kita nak sebut hak tu agak Asyah tu lah. Baik,
Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Kata Imam Ibnul Qayyim, dia kata dia lebih baik berbanding seorang lelaki yang beriman daripada keluarga Fir'aun, kerana lelaki tersebut menyembunyikan imannya, sedangkan Abu Bakar menzahirkan imannya. Abu Bakar juga lebih baik berbanding seorang lelaki yang beriman daripada keluarga Yasin, kerana dia hanya berjihad beberapa waktu, sedangkan Abu Bakar berjihad selama bertahun-tahun. Banyak ayat dan hadis yang menyebutkan tentang keutamaannya, dan orang-orang Muhajirin dan Ansar sepakat untuk membai'ahnya menjadi khalifah. Wahai orang-orang yang membenci Abu Bakar, hati kamu membara setiap kali namanya disebut. Kehinaan menaungi kamu setiap kali keutamaan-keutamaan Abu Bakar itu dibacakan di khalayak ini. Jadi hak ni kalau kita perhatikan, ni cerita berlaku selepas kewafatan Nabi. Bila Nabi baca ayat pemimpin itu mesti daripada Quraisy. Bila Nabi sebut pemimpin itu mesti daripada Quraisy, maka al-a'immatu min Quraisy Nabi sebut, maka golongan Ansar semua senyap. Padahal hampir-hampir berlaku pertumpahan darah ketika masing-masing pihak pada waktu itu hendak melantik kelompok mereka. Bahkan mereka tak kisah pun kalau berkongsi kepimpinan utama tu. Misalnya latih ketua tu 4-5 orang, mereka tak kisah pun, asalkan ada dari kalangan puak mereka. Dan masing-masing puak itu dia menyatakan kelebihan dia dari sudut membantu Rasulullah. Itu yang berlaku. Puak ni kata begini. Akhir sekali bila hendak berlaku sapa perbalahan, kemungkinan akan berlaku pertumpahan darah, maka bila diberitahu kepada Sayyidina Bakar yang pada waktu itu sedang menguruskan jenazah Rasulullah, maka bila Sayyidina Bakar pergi, bila sebut al-a'immatu min Quraisy, maknanya sudah berlaku satu pembatasan itu, kena Quraisy. Jadi kalau Quraisy ni siapa yang terbaik? Tak ada siapa pun berani. Akhir sekali semua terima bahawa Sayyidina Bakar. Itu makna sepakat tu. Besok hari selepas tu berlaku bai'ah al-ammah, dia panggil bai'atul ammah, bai'ah secara umum yang lebih besar lagi. Hak berlaku di Saqifah Bani Sa'idah itu jumlah yang kecil, yang tidak dirancang lah. Besok selepas daripada itu. Sebab itulah setengah ulama mengatakan bahawa bai'ah yang kedua yang dilakukan di Madinah, hak tu Sayyidina Ali ada. Itu mengikut riwayat. Jadi sejarah kita baca di sekolah-sekolah masa kita belajar dulu, Sayyidina Ali tak pergi naik bulan, tak jumpa. Itu riwayat tu banyak keraguan. Sebab dalam riwayat lain Sayyidina Ali tak tinggal semaya Jumaat. Lepas tu dia pergi perang bersama Sayyidina Bakar melawan orang murtad. Itu dalil yang kuat yang menunjukkan Sayyidina Ali ni tidak mana tidak boikot lah Sayyidina Bakar tu, tidak. Baik, adakah orang-orang Rafidah yang kafir itu, terai dia sebut tidak menyemak firman Allah SWT? Orang Rafidah yang mengkafirkan Sayyidina Bakar. Sebab Syiah ni hak dia kafir, dia gini, akidah takfir Syiah ni dia ada dua bentuk. Ada dalam bentuk takfir secara syakhs, individu. Ada takfir dalam bentuk am. Hak dalam bentuk umum ni semua sahabat kafir kecuali beberapa orang yang boleh dibilang dengan jari. Wa qadir taddu ba'da wafati Rasulillah illa thalathin. Miqdad ibn Aswad, Abu Dzar al-Ghifari wa Salman al-Farisi. Hak tu dia panggil takfir secara am. Selagi takfir secara syakhs muayyan, individu tertentu, siapa dia ni? Mana kalau dalam internet pun biasa ulama kita tanya, siapa dia? Pengkafiran secara individu. Ni hak individu ni tokoh-tokoh besar. Misalnya Sayyidina Bakar. Hak ni teruk benar kalau kita tengok dalam kitab Syiah, teruk benar. Jadi Syiah ni dia kafir sahabat ni hak ada peranan utama. Misalnya ni kepala ni, siapa duduk berada di neraka asfali minan nar, tempat diletakkan orang munafik itu. Siapa begitu sekali. Bahkan dalam setengah riwayat dia di bawah lagi daripada tempat munafik itu. Dia panggil jib. Jib ni maknanya sumber api neraka Jahannam itu.
Tu disebut dalam kitab dia. Bersungguhnya. Muka surat lebih hadis tu. Kita baca pun pula. Dia cerita, panjanglah cerita. Siapa iblis turun naik duk ziarah neraka tu. Lawak teh sambil belajar tu no. Siapa dia turun ke neraka paling bawah sekali, dia tengok macam-macam cerita dia sebut. Dia tengok dalam peti besi ada 2 orang yang dipenjarakan. Siapa terkeluar dalam hadisnya api daripada setiap rongga tu. Menyebabkan dia tak kenal siapa tu yang kena seksa lebih teruk daripada dia. Dia ingat dia teruk sekali ni. Iblis kata. Lepas tu dia naik, dia tanya malaikat siapa tu. Malaikat kata itulah Abu Bakar dengan Umar. Parut dia pergi, tak wisik sikit. Sebab tu dia kata, wahai Rafidah, mu tak semok ke ayat ni. Ayat 40 surah Taubah ni cerita ketika hijrah. Thaniya thnain idhuma fil ghar. Kalau anda terjemah mudah, salah seorang dari 2. Tentu dah Nabi hijrahnya. Dia pergi 2 orang, salah seorang daripada 2 orang. Mana hak bersama Nabi? Kalau thaniya thnain, kalau terjemah mau, salah seorang yang bersama Nabi dalam gua Thaur itu. Siapa dia? Tak ada khilaf ni. Tak ada seorang pun ulama khilaf bahawa yang berada di gua itu ketika bergerak untuk beberapa hari berada di gua tu ketika hijrah tu, Sayyidina Abu Bakar. Tak ada seorang pun khilaf tu. Ketika Abu Bakar diajak untuk memeluk Islam, dia sama sekali tidak ragu atau bimbang untuk menerimanya. Lantas dia berjalan di atas jalan yang benar tanpa pernah tergelincir dan terjatuh, dan bersabar sepanjang hidupnya di bawah ancaman musuh serta kilatan pedang yang tajam itu. Dia banyak berinfak dan tidak berasa cukup untuk yang sedikit sampai ajal menemuinya. Kalau mudah ke, bahasa mudah ke, Aisyah kata, siapa aku tidak boleh terima apa-apa pesaka daripada ayah aku bila ayah aku meninggalnya. Harta dia habis untuk infak fi sabilillah. Itu kata Aisyah sendiri. Habis harta kira. Habis harta. Misalnya dalam peperangan Khandaq, habis harta. Dia bawa dengan 2 tangan ke. Dia kata ni semua harta dia tak ada. Boleh dia buat begitu. Sampai Nabi tanya, jadi apa yang kamu tinggal untuk keluarga kamu? Allah dan Rasul. Tapi Nabi terima. Sebab dia layak untuk. Tapi kalau ada sahabat lain buat kita, Nabi tak terima. Waklik dah sikit ke bini mu takut gagal. Waklik sikit. Ambil. Maknanya Nabi tengok. Sayyidina Bakar ni layak. Sampai begitu sekali. Baik, sini dia timbulkan beberapa persoalan sebagai tazkirah dan juga peringatan kepada kita. Siapa kawan rapat Nabi semasa dia muda? Sebelum jadi Nabi, siapa dia? Kok dia paling percaya lah, tempat dia luah perasaan kamu? Tak ada. Baik, kalau kita bukan nak merendahkan Sayyidina Ali, jadi ulama kita buat kajian. Sayyidina Ali ni muncul bila? Untuk pokok Syiah berpenyakit terhadap hubbu Ali ni. Sayyidina Ali ni bila? Sebab kalau dalam riwayat, dia ni antara sahabat muda lah. Jadi kita kata daripada muda sejarah Nabi membesar sehingga jadi 40 tu, Sayyidina Bakar sama. Sebab dia tikah 2 tahun lebih. Mana senior Nabi dengan dia 2 tahun lebih, makna dia muda daripada Nabi 2 tahun lebih. Siapa sahabat Nabi yang pertama beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam? Ni pun tak ada khilaf juga. Tak ada khilaf juga. Siapa yang berfatwa di hadapan Nabi dengan jawapan yang pantas? Dia juga. Ni kita akan jumpa akan datanglah. Siapa yang pertama salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ni semua ni soalan-soalan ni kita akan jumpa dalam siri-siri akan datang. Siapa yang pertama salat bersama Nabi? Siapa orang terakhir salat dengan menjadi imam kepada Nabi ketika Nabi sakit yang membawa kepada kewafatan Nabi? Siapa yang dikubur di samping Nabi setelah wafat? Dia kata, akuilah hak tetangga. Jadi yang menjadi jiran Nabi sampai kiamat siapa dia? Nabi? Apa ni Sayyidina Bakar? Lepas tu baru kita kata Sayyidina Umar. Hak tu pun kena minta kebenaran. Baik, tak apalah. Aisyah kata, aku ingat aku nak duduk situ, tapi tak jadi. Apa? Sebab ada orang lain. Dia ingat Rasulullah, ayah dia ingat cita-cita dia nak dia dikuburkan di sisi suami dia, Nabi, dan juga ayah dia. Tiba-tiba Sayyidina Umar minta. Kan cerita kan dia mikir mula-mula nak uwi ke tak.
Bila Sayyidina Umar hantar ke, bila dia kena tiket tu sebelum dia mati hantar wakil. Anak dia sendiri pergi kan, anak Sayyidina Umar pergi minta, boleh ke tak ayah ke bumi ke ayah saya di samping Rasulullah dan sahabat dia Abu Bakar. Nengung mula-mula Aisyah. Dia kata aku nak duduk situ tu. Tapi dah Sayyidina Umar minta dia pergi. Sebab tu dia tidak dikebumikan di situ. Dia rasa malu lah. Dan selepas daripada tu dia letak tabir. Dia letak tabir dalam bilik. Tunggu bilik dia tu kubur tu. Dia letak tabir. Itu cerita dia. Ni semua ni bagi ulama kita bukan berlaku secara kebetulan, tidak. Tapi ini merupakan pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita akan jumpa semua jawab akhirat. Ketika kabilah-kabilah Arab murtad, ni hak selepas Nabi wafat lah, dia bangkit dengan kefahaman yang mendalam. Dia menjelaskan makna yang lembut, tidak diketahui oleh orang ramai. Ni kalau dalam hati Arab dia menjelaskan maksud yang tersirat, yang halus, yang orang gagal faham. Banyak bila berlaku murtad tak bayar zakat tu, dia sebut lalu, saya tidak akan bezakan orang yang tidak mau keluar zakat dengan orang yang menafikan salat. Maknanya dia akan serai lah, dia akan guna kekuatan tentera. Kita kata warna skala lembut tiba-tiba siapa sin jadi kerah. Saya Umar apa kata, dia kata orang Islam tu tak akan kita nak pergi bunuh dia. Dia kata tak ada beza, dia menafikan salat dengan tak boleh keluar zakat. Baik, tak apalah, hak tu kita akan dapat akan datang. Sangat hebat. Siapa ulama-ulama misalnya Dr. Ali As-Salabi, dia kagum Sayyidina Abu Bakar ni, dia nampak bahaya. Dia kata bayangkan kalau selama tu tak boleh keluar zakat, kalau duit zakat tu disalurkan kepada pihak pemberontak, memang betul sungguh. Rupanya duit tu sudah disalurkan kepada Musailamah itu. Maknanya baca dia tu tepat. Tu Sayyidina Umar kata, kalau tak ada Sayyidina Abu Bakar mati aku, dia tu. Siapa Sayyidina Umar pun kata gitu. Mula-mula dia tak setuju. Akan datang kita akan jumpa lah. Dia menjelaskan makna yang lembut. Makna yang lembut ni makna yang seni, yang tersirat daripada Al-Quran. Berkat kecerdasan mindanya yang tajam, orang yang mencintai bangga dengan keunggulan-keunggulannya, sementara pembenci hanya menahan kekesalan. Jadi dengan sikap tegah dia tu, orang yang bermusuh dengan Islam jadi kesal, jadi pelik, kecewa lah. Tapi orang yang cinta kepada dia rasa bangga, hebat sungguh Sayyidina Abu Bakar. Lembut memang lu baca Quran agak jerit selalu. Sebab tu tak jadi ti'imah. Sebab apa kalau baca kat dia menangis, tak jadi ti'imah. Tapi dalam kih-kih tertentu, inilah dikatakan dia ni sebagai hazim juga. Setengah ulama kata dia ni hazim. Hazim ni apa makna? Kalau hazim ni, hazimnya asalnya sifat pada mata burung helang itu. Jauh lagi dia sudah nampak dah. Jadi bila hazim tu digunakan kepada manusia, maknanya pemikiran itu tajam. Saya nak bakar ni. Baik. Dia sebenarnya anda duk baca lah cerita khusus tentang murtad itu. Rupanya tindakan Sayyidina Abu Bakar berperang sampai 9 bulan tu, setengah kata tak sapa perang dengan orang murtad tu. Dari segi kesan politik lah, memang besar kesan politik. Sekuat-kuat Rum dengan Parsi pada waktu tengok, dia kata kuat lagi walaupun Muhammad tak ada pun. Dia mahu tetap berani. Dia mahu dia ingat ke lemah dah kerajaan Madinah selepas ni, lemah dah. Tiba-tiba tidur. Berapa ramai tentera Musailamah tu? 10,000 lebih. 10,000 lebih tentera Musailamah. Bukan kecil, dia bergabung tenaga. Masa tu mengaku jadi Nabi bukan seorang. Baik, orang-orang Rafidah berlari dengan penuh kemarahan dari majlis di mana di situ Abu Bakar disebut dan disanjung. Namun ke mana mereka berlari? Benci sungguh pada Sayyidina Abu Bakar. Macam-macam lah dia reka Sayyidina Abu Bakar mati dalam keadaan berhala kecil berada di dada, reka hadis-hadis palsu. Rafidah yang dimaksud di sini maksudnya orang yang benci kepada sahabat. Beberapa kali Abu Bakar melindungi Rasulullah dengan harta dan jiwanya. Dia adalah orang khusus Rasulullah dalam hidupnya, tetangga dalam kuburnya, dan keutamaan-keutamaannya yang agung, bebas daripada kesamaran. Baik, alangkah anehnya orang yang berusaha menutupi cahaya matahari pada siang hari. Kedua-duanya masuk ke dalam gua yang tidak ada penghuni. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq khawatir sesuatu berlaku kepada Rasulullah. Maka baginda bersabda kepadanya, jangan takut. Apa pendapatmu jika ada 2 orang
di mana yang ketiganya ialah Allah. Ini ceritanya supaya kita sedia maklum lah. Ketika dia berada dalam gua Saud itu, mana orang kafir pergi cari tu, jadi dia nampak tu kaki orang kafir tu nampak pedang itu. Setengah ulama mengatakan riwayat itu benar. Tawaran itu siapa dia boleh tangkap Muhammad sama ada hidup atau mati, boleh 100 ekor unta tawaran tu. 100 ekor unta ni berapa tu bayar kalau harga unta tu 25,000 seekor. Sebab 18,000 ni kecil kan, tengok dalam internet. Bayar kalau seekor tu harga tu, nak 100 ekor boleh hadiah. Siapa dia boleh bawa Muhammad sama ada hidup atau mati. Itu tawaran. Jadi takutlah Sayyidina Bakar ni. Maka Nabi kata kepada jangan takut. Apa pun mu tak fikir kalau anda terjemah mudahnya ginilah. Mu ingat kita dua orang kau dalam gua ni. Tak. Yang ketiga tu Allah, maknanya yakin Allah akan lindungi kita. Itu kata-kata semangat, motivasi yang diberikan oleh Nabi supaya Sayyidina Bakar jangan takut, Allah bersama kita. Innallaha ma'na la takhaf wa la tahzan. Jangan bimbang, Allah bersama kita. Maka turunlah ketenangan. Kekhawatiran terhadap berlaku sesuatu jadi hilang. Jadi tak ada rasa bimbang, takut, kecemasan, semuanya hilang. Orang yang tinggal dalam gua berubah menjadi tenteram jiwanya. Maka penyeru kemenangan berteriak di atas mimbar pelbagai negeri. Asaniyatnain idhuma fil ghar. Ini cerita ni. Baik. Demi Allah mencintainya, yakni mencintai Sayyidina Abu Bakar ni adalah kemuncak tauhid yang lurus, dan membencinya menunjukkan kebusukan hati pemiliknya. Dia adalah sahabat dan kerabat terbaik, dan bukti ke atas itu sangat kuat. Dia gini maksudnya. Kalau untuk Guana dulu dia sebut gini lah. Orang benci ke Sayyidina Abu Bakar, hakikat dia benci pada Rasulullah. Kita kena ingat, orang yang duk kutuk Sayyidina Abu Bakar, orang itu siapa tu kita boleh tahu sendirilah. Tak ada orang kutuk Sayyidina Abu Bakar. Kalau kita tengok ajaran salah tempat kita ni pun tak ada gitu. Mana-mana ajaran salah pun tak ada. Syiah ya. Tak ada ajaran salah di muka dunia hak jenis benci kepada sahabat hak nama Sayyidina Abu Bakar. Maknanya kalau Sayyidina Abu Bakar dia boleh kata gini pada sahabat lain, hak statusnya lebih rendah daripada Sayyidina Abu Bakar, sahabat juga. Sahabat yang nombor satu. Kalau kita tengok sejarah-sejarah besar kan, dia lah Sayyidina Abu Bakar. Baik. Jadi kalau benci kepada batu tuguan, dia kata maknanya sikap Syiah terhadap sahabat supaya kita istilah kita kan, pukul anak sindir menantu. Dia nampak pukul anak dia tapi dia sindir menantu dia. Kalau menantu tu jenis faham, dia faham lah. Jadi maknanya tindakan Syiah kutuk sahabat utama ni Sayyidina Abu Bakar atau sekiranya lain tu. Sayyidina Abu Bakar ni sebenarnya dia nak serang pribadi Rasulullah. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni orang yang paling dipercayai oleh Rasulullah. Tak ada, cuba bayangkan. Ulama kata, Sayyidina Ali pun kata dalam riwayat sahih, dia kata tak ada sahabat Nabi supaya Sayyidina Abu Bakar. Bila dia masuk Islam, habis keluarga dia masuk Islam. Ayah dia, mak dia, anak dia, semua masuk Islam. Tak ada seorang pun sahabat lagu tu. Sayyidina Umar tidak begitu. Sayyidina Umar tidak begitu. Bukan semuanya keluarga dia, mak dengan ayah dia, anak dia semua Islam. Tidak berlaku pada Sayyidina Umar sendiri pun. Sayyidina Abu Bakar saja. Sayyidina Ali kata begitu. Sayyidina Ali kata begitu. Penulis kata, demi Allah kami tidak mencintainya kerana hawa nafsu, tidak. Kami tidak meyakini bahawa selainnya remeh. Namun kami memegang ucapan Ali, dan itu sudah cukup bagi kami. Rasulullah rela kepadamu untuk agama kami. Apakah kami tidak rela kepadamu untuk dunia kami? Ni kata Sayyidina Ali. Mana Sayyidina Ali sebut kata, Sayyidina Ali sebut, Nabi tak sia orang lain jadi tu imam. Nakmu juga. Kan cerita ke pernah Sayyidina Umar je naik tu imam kan? Nabi kata Allah dan Rasul tidak nak ni. Sayyidina Umar kata aku tak sia depan ni. Cerita tu berlaku ketika Nabi sakit rujuk. Lepas tu lama tunggu biar lewat pun tunggu Sayyidina Bakar juga. Perik lah Sayyidina Umar tak sia naik dah. Hak tu bukan menunjukkan benci pada Sayyidina Umar, maknanya isyarat ke arah riasah kepimpinan selepas ni.
Tu. Sebab tu saya nak kata Rasulullah nak mu dalam agama kami ni jadi imam semaya. Masa semaya dia nak bahaya ke masa Nabi sakit dan Nabi jadi makmum 12 waktu. Saya nak bakal jadi tu imam. Nabi jadi makmum. Jadi kalau dalam agama solat pun Nabi nak mu jadi tu imam wahai saya nak bakal. Patu kalau untuk dunia kami lagi lah mu lebih layak. Sebab sahabat ni dia faham jawatan imam solat itu dia sama juga jawatan kepimpinan dari politik. Dia ada persamaan. Demi Allah, aku telah membalas dendam terhadap orang-orang Rafidah. Demi Allah, mencintai As-Siddiq merupakan kewajipan kita. Kami menetapkan kemuliaan Sayyidina Abu Bakar dan kami mengakui dengan yakin ketinggian darjat Sayyidina Abu Bakar. Siapa yang sepakat dengan akidah Rafidah, hendaklah dia diam 1000 bahasa. Dia nak buat mana? Hadis banyak gini. Sebab itulah langkah mula-mula Syiah ni dia cuba nak memberi gambaran kepada kita bahawa sahabat ni dia berani mereka hadis palsu. Sebab mereka hadis palsu ni sangat ditakuti oleh sahabat. Bila dia tanam dalam pemikiran kita sahabat ni telah ubah kenyataan ni, sahabat telah reka takut tambah dan gini-gini, maknanya dia cuba untuk memberi isyarat, memberi faham kepada kita, merosakkan pemikiran kita sahabat ni berani ubah fakta agama. Kalau kita terima hati habis rosak habis. Itu tujuan dia. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, dia kata orang pertama yang solat adalah Sayyidina Abu Bakar. Maksudnya orang pertama sekali ikut Nabi lah. Orang pertama sekali solat Sayyidina Abu Bakar. Lalu dia pun menyebutkan bait syair Hasan. Cuba ni dia terjemah gitu ya. Kalau dia tidak terjemah dalam bentuk bait syair lah. Jika kamu teringat kerana rindu pada saudara yang dipercayai, ingatlah saudaramu Abu Bakar dengan apa yang dilakukan. Maknanya kalau kita nak ingat tentang sahabat yang paling baik, contohilah Sayyidina Abu Bakar. Ingat bagaimana semangat setia kawan Sayyidina Abu Bakar terhadap Nabi SAW. Sebaik-baik manusia, yang paling bertakwa dan yang paling adil selain Nabi dia lah, dan paling memenuhi apa yang menjadi tugasnya, hak Nabi tugas kepada dia. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni, sebab dia tak ada seorang ni ya. Kalau orang tanya kita, siapa dia khalifatu Rasulullah? Seorang tu je, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar itu khalifati Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar ni orang panggil khalifatu Rasulullah, pengganti Nabi. Sayyidina Umar khalifati Rasulullah, itu pengganti kepada pengganti Nabi. Itu bahasa yang digunakan oleh ulama. Baik. Jadi dia ni sebaik manusia lah. Orang kedua yang menyusuli, yang terpuji kehadirannya. Ini dalam akidah ahli sunnah ni. Dalam akidah ahli sunnah ni, kalau kita baca ni dia panggil furu' usul akidah, furu' usul. Dalam kitab akidah, tajuk akhir tu dia ada bab ni. Kalau orang tanya kita lah persoalan, siapa dia yang paling mulia lepas Nabi Muhammad selain daripada nabi-nabi dan rasul? Semua ahli sunnah kata Sayyidina Abu Bakar. Jangan banding dengan Nabi lah. Jangan banding dengan Nabi. So tu dah dengan Nabi. Tu kalau banding hak tu lepel kita ya. Ni kita banding hak tidak Nabi. Mana selepas Nabi Muhammad atau tidak Nabi, siapa paling lebih? Tak ada khilaf. Sayyidina Abu Bakar. Ini mengikut ahli sunnah wal jamaah. Orang pertama yang benar dan orang pertama yang membenarkan Rasulullah, dia lah, sebab tu dipanggil As-Siddiq. Acak kali dia jumpa dalam kitab, bila popok kafir Quraisy cuba nak apa ni, kita kata dia cuba nak provoke Sayyidina Abu Bakar lah. Dia kata sahabatmu kata gini-gini. Sahabatmu tu makna Nabi lah. Sayyidina Abu Bakar kata betul ke dia kata gitu? Kalau dia kata, kalau betul dia kata gitu, mana betul? Senyap lagu tu, sama lagu tu, acak kali benar. Dibawa untuk provoke lah kita, atau untuk supaya dibawa perkataan-perkataan yang kononnya tak molek lah zahir nampaknya. Saya mu kata gini. Saya nak tanya lah, betul ke Muhammad kata gini? Betul. Kalau betul-betul, itu sebab tu kesan dia apa lepas tu orang tidak, makna popok kafir Quraisy jadi lemah tu.
Dia kata berat sungguh bakal ta'assub. Nah, kata gapo kalau Nabi kata betul belaka. Akhir sekali dia tak perabul. Tu. Para ulama sejarah dan sirah telah menyebutkan bahawa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengikuti perang Badar dan seluruh peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak tertinggal dalam satu peperangan pun. Setiap peperangan Nabi dia hadir semua. Semua ulama sejarah, ulama sirah, ulama hadis memang kata gitu. Beliau tetap teguh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud ketika kaum muslimin terpukul, berundur. Kayak cerita peperangan Uhud ni kan, bila barisan pemanah yang berada di puncak bukit itu turun, dia ingat ke selesai ada peperangan. Pada waktu tu hukum ghanimah ni tidak lengkap lagi. Mana siapa-siapa dia boleh ambil harta ni, harta jadi milik dia. Jadi pokok ni turun lah. Ingat ke peperangan telah selesai, rupanya tak selesai lagi. Maka Khalid bin Walid pun pusing, dia pergi naik ke belakang bukit itu, dia naik, dia kuasai tempat yang paling strategi. Mati semua tu hak mana tak turun tu barisan pemanah tu pada peringkat. Sebab tu semua ulama kata pada waktu tu kalah sebenarnya umat Islam. Pada waktu tu pada waktu tu jadi maknanya tentera Islam, benda ni semua ni kita akan tengok selepas ni lah. Ni dia sebut secara umum terlebih dahulu. Jadi ketika pada waktu itu setengah-setengah tu lari kalau dalam sejarah lari itu dengan maksud sebab dia jadi macam hilal. Orang panggil saf tentera pada waktu sudah jadi kucak-kacir dah halik atas nu musuh, maknanya di sekitar ni musuh nak buat macam mana. Siapa Nabi pun luka ke tumi gigi Nabi. Ibn Hajar kata tak patah serpih. Dia kata siapa dia kata gigi Nabi patah, itu kesilapan besar. Itu tak sahih. Hak betulnya serpih. Bukan kata patah dak. Bucu dia tu patah. Kesal apa? Teratuk. Nabi rebah. Dia ingat ke mati. Siapa Abu Sufyan bertepik sebut nama demi Hubal. Demi Tuhan Hubal. Teruk umat Islam. Tapi saya nak bakar dak. Tak lagi teguh dia. Tu. Setengah riwayat kata dia terus bertakbir. Bapa sebab darah jatuh semua. Tu. Semua orang tahu tu. Pada perang Tabuk, hak perang terakhir, Rasulullah menyerahkan panji utama kepada Sayyidina Bakar. Ketika masuk Islam dia mempunyai 40,000 dirham. Ketika masuk Islam Sayyidina Bakar ni mempunyai 40,000 dirham yang dia gunakan untuk memerdekakan hamba sahaya yang beriman dan menyokong kaum muslimin. Dalam riwayat yang lain sebut 9 orang hamba yang dia merdeka ke semua ni hamba yang diseksa kerana agama, bukan hamba biasa, tidak. 9 orang, 40,000 dirham. Kira berapa 40,000 dirham? Kalau satu dirham tu berapa, RM25 tu. Kira lah, dia berubah-ubah kot. Untuk memerdekakan hamba sahaya beriman dan menyokong kaum muslimin. Sebab anda sebut dari riwayat ni 9 orang tu yang dicatatkan semuanya orang-orang yang diseksa, termasuk Bilal. Dialah orang pertama yang mengumpulkan Al-Quran. Dialah orang yang menjauhi arak dengan tidak meminumnya pada masa zaman jahiliah lagi dan pada masa Islam. Sebab pada masa Islam peringkat awal ni orang Islam minum arak lagi. Sebab proses pengharaman arak ni berlaku sampai 3 peringkat kan. Tapi dia tak minum. Dialah orang pertama yang mengeluarkan isi perutnya muntah kerana menghindari makanan yang syubhat. Makanan yang syubhat. Dia ada cerita, dia akan ada sebut. Dia sampai jolok gini. Dia jolok. Apa tu? Sebab makan ni ada berkait dengan tak jelas hukumnya. Siapa dia jolok, muntah habis. Tak sewilasa masuk dalam perut dia sesuatu yang haram, yang syubhat. Sahkaya haram, syubhat bertasir. Di sini disebutkan beberapa keutamaan Sayyidina Bakar dari segi hadis, kenyataan-kenyataan Nabi. Sebelum kita pergi pada perbincangan itu, ni dulu. Misalnya, demi Allah aku berasa diriku tidak mampu membicarakan keutamaan ni. Penulis ni sebutlah. Kalau nak kecek tentang keutamaan Sayyidina Bakar ni, tak ada bahasa lah yang boleh kita nak ungkap ke. Aku rasa kerdil sangatlah kalau nak bicara tentang kelebihan Sayyidina Bakar. Namun sedikit daripadanya sudah cukup. Jadi aku sebut ni sekelumit saja. Ni pun sudah cukup dah. Kalau kita nak dapat
nak merasai kelebihan Sayyidina Bakar ni seperti yang dinyatakan oleh Nabi sendiri. Sebab dia sangat banyak. Okey ke lah ulama kata kalau orang tanya Sayyidina Bakar ni setara mana? Dia betul-betul serupa dengan Nabi dari segi cara hidup dia. Gitu bahasa mudah. Misalnya di sini, ini sebahagian saja kata Mahmud Misri, Dr. Profesor Mahmud Misri. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakr. Walau kuntu muttakhidan khalila ghaira rabbi lattakhadhtu Abu Bakr. Walakinna ukhuwatal Islam wa mawaddatuhu la yabqayanna fil masjid babun illa sudda illa babu Abi Bakrin. Sesungguhnya orang yang paling berjasa kepada aku, Nabi sebut, orang yang paling berjasa kepada aku dalam persahabatan dan dalam harta bendanya untuk agama, sanggup habis harta untuk agama, adalah Sayyidina Bakar. Inilah orang paling berjasa dalam perjuangan aku. Nabi kata begitu. Kita berasa lagu mana Nabi sebut begitu. Kalau kita baca tengah-tengah malam wah apa sedih belum mana. Bukan takut atu dah no. Setahun ni manusia bernama Sayyidina Bakar. Sebab itulah orang sebab itulah ulama-ulama kita ni ada wak senara berpuluh-puluh ulama hok perekat dulu zaman Imam Syafi'i lagi. Saya orang-orang popok Syiah yang kutuk Sayyidina Bakar, katakanlah kita tak ambil lah pengkafiran, takfir. Tak perlu kita ambil kafir, itu berat saja. Intiqas, cari keburukan dan dedahkan. Hak tu pada dah kita nak kata dia tu tidak Islam. Tengok sekarang ni, kalau orang Islam sebenar lagu mana? Saya kita pada Sayyidina Bakar. Nabi kata tak ada orang yang paling berjasa kepada diriku dalam perjuangan tauhid ni, sama ada dari segi cara persahabatan dan harta benda, sanggup habis Sayyidina Bakar. Sekiranya aku boleh mengambil seorang teman rapat selain Tuhan aku, nescaya aku akan ambil Abu Bakar sebagai teman rapat aku. Akan tetapi sudah cukup ukhuwah Islamiah dan kasih saya, cukup dah. Sebab khalil aku tu Tuhan Allah. Tidak berbaki sebuah pintu di masjid kecuali ia ditutup selain pintu Abu Bakar. Maksudnya begini, dia dulu dah ni hadis ni dia panggil Khawkhah, dia panggil Khawkhah ni sahabat-sahabat utama ni, Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar ni, dia ada pintu kecil khusus untuk dia masuk. Dia mari daripada rumah dia masuk pintu tu lah. Dia panggil Khawkhah. Kalau pintu besar ni masuk orang-orang mana ada pintu-pintu kecil, dia panggil Khawkhah. Kecil lah, pintu kecil lah, dia ada benda-benda. Tahu dia benda mana antara lantar dengan itu tu ada sejekal lebih, mana kena langkah, pintu tu kecil kena tunduk gitu, dia panggil Khawkhah. Nabi kata tutup semua pintu tu kecuali pintu Khawkhah Abu Bakar saja. Hak tu pun sahabat-sahabat besar tahu dah, ini isyarat dah ni bahawa kedudukan Sayyidina Bakar tu pengganti dia. Mana sahabat, sebab tu Ibn Taymiyah pelik dia kata sebenarnya hadis-hadis lagu ni bukan isyarat dah tu. Kalau isyarat pun isyarat yang kuat dah tu. Bagi dia kata kalau kita tidak kata Nabi menentukan siapa pengganti dia dengan nas, kalau kita tidak kata secara nas pun isyarat tu isyaratun nas. Isyarat tu pun isyarat tapi dalam bentuk nas dah. Walaupun ramai jumhur ulama kata tak ada tu, hak tu isyarat-isyarat biasa je. Ada dia kata isyarat tu isyarat ke arah nas lah tu. Dia kata gitu. Banyak sangat. Sani lah semaya. Bila Sayyidina Umar jadi imam, tasir nak Sayyidina Bakar juga kuat tu. Isyarat tu pada waktu tu sakit yang membawa kepada kewafatan dia. Tu misalnya. Baik, seterusnya cuba kita tengok. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Arhamu ummati bu ummati Abu Bakar wa ashadduhum fi amrillahi Umar wa ashadduhum haya'a Uthman wa aqdahum Ali." Umatku yang paling sayang kepada umatku, mana umat aku yang paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar. Tu yang paling kuat kerana Allah. Maknanya yang kuat pada Allah ni, dia marah kerana Allah. Sayyidina Umar ni
ketika dia duduk tengah marah kemuncak, baca ayat Quran senyap lalu. Itu maksud dia. Baca ayat Quran senyap lalu. Sebab tu ada, anda tak ingat ni, anda pernah baca lah, ada sahabat dia macam, dia kata kalau Umar marah baca Quran. Dia duduk tengah marah tu lah, baca Quran senyap lalu. Kadang-kadang sahabat saya nak dia baca Quran, saya nak senyap kulit dia macam-macam soalan macam nak ngaji dia lah, tapi dia tak berani senyap. Pelik kan orang ni. Sebab itulah ada ulama memberi gelaran, dia kata salah satu gelaran pada Sayyidina Umar selain daripada Al-Faruq, dia panggil Al-Waqaf inda kitabillah. Itu nama gelar, tapi tak masyhur itu. Sayyidina Umar ni orang yang Al-Waqif. Waqif ni maknanya bila orang baca Quran dia senyap lalu. Itu makna waqif, duduk dia senyap, tak kecek. Tu gelaran dia. Kemudian yang paling wa asyadduhum haya'an, orang yang paling malu, sifat malu paling tinggi di kalangan umat aku, Uthman, Sayyidina Uthman. Wa aqdahum Ali, dan orang yang paling tepat dari segi penghakimannya adalah Ali, sepupu aku tu lah. Ni tiga ni sahabat pertama. Ni sahabat empat ni. Dalam sebuah riwayat disebutkan, boleh tengoklah bawah tu dia ada buat takhrij tu. Takhrij tu kitab ni banyak benar je, jadi tak usah duk sabuk perut lah. Dia kata disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Sebab setengah orang disabuk perut ni. Telah disahihkan hadis ni oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Di dalam sebuah riwayat disebutkan, Ar'afu ummati bi ummati Abu Bakrin. Ar'afu ummati bi ummati Abu Bakrin. Umatku yang paling belas kasihan kepada umatku adalah Abu Bakar. Akan datang kita akan tengoklah Sayyidina Bakar ni. Baik kan Sayyidina Bakar ni, bila dia keluar pada rumah dia, budak-budak tengok mari gatuk kaki. Budak-budak mari honggak, berlari-lari gatuk kaki. Sebab apa? Perwatakan dia tu. Sayyidina Umar kata, aku kalau budak tengok lari. Sayyidina Umar kata, aku kalau budak-budak tengok aku pakak lari. Dia aku tak nak agak pun. Nak warna watak dia gitu. Tak boleh nak ubah tu barasa. Sebab kita tengok setengah orang kan, kalau dia kacik dengan budak ke, Allah budak jadi itu. Cara dia setengah orang tak, dia cuba nak lembut pun tak jadi. Kak kekong gitu. Kenapa? Nak buat lagu mana? Tu orang panggil perwatak kes seorang. Dia tak sama tu. Tu tak wisupa tu. Saya nak makan lagu tu. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, Inna ahli darajatil ula la yarawna man fawqahum kama tarawna al-kawkab ad-durri fi ufuqis sama wa inna Aba Bakrin wa Umar minhum wa an'ama. Sesungguhnya penghuni darjat-darjat yang paling tinggi terlihat di atas mereka seperti kamu melihat bintang yang bersinar di langit. Mana orang yang mempunyai darjat paling tinggi ni nampak pada perwatakan zahir pun nampak, supaya kamu nampak bintang di langit itulah. Sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk golongan mereka, golongan yang terzahir darjat dia. Sebab kita ni hadirat nak tahu kedudukan tinggi setara mana, kena tunggu kiamat ni. Kena tunggu sampai di hari akhirat. Tuhai raya rupanya dia ni ada gelaran muttaqin. Lah ni tak ada. Dia ni wali Allah. Jadi orang duk kata wali Allah atas muka dunia tu, itu orang panggil majazi. Majazi ni kata-kata yang disebut dengan andaian saja. Hakikat sebenarnya tak tahu. Okey, gua ada wali tak pakai baju, pakai kain kilah rusuk, isap rokok. Kakek isap rokok atau memang wali berapa lagu tu. Tapi ada orang kata wali. Orang kata wali. Tadi pun lepas kuliah pada orang kata, "Jolo kau tak wali ke dia?" Dia kata wali syaitan lah tu. Nah. Lepas ngaji Muslim tadi, dia ingat kita tak tengok video tu. Kata lagu mana? Dia kata menasabah isap rokok, dia kata duk atas mimbar kain, nampak lutut orang lain pakat duk tunduk ke dia. Dan dia kata wali. Wali majzub dia sebut. Dia kata betul kau ustaz? Dia kata dak, wali ni orang yang paling ikut sunnah. Ikut sunnah berapa baju tak pakai, isap rokok berkebuk atas mimbar. Nah, di Indonesia. Dia kata wali sebab dia tu keturunan Habib. Yakni masyarakat siapa tak tu dah. Tempat kita ni kalau lelok kau nampak orang je ni pakai seluar sikit itu jalan tepi jalan
bukan pakai luar sikit. Budak lain panggil luar tak ada tangan tu. Spendul lah. Jangan tu. Wali tu. No. Oh, kalau siapa tak tu hati-hati tak. Orang panggil bergatai obat pun tak apa nak sia tu. Kita kena faham molek. Ni wali ni wali ni. Tak pernah, tak pernah jumpa sebab Nabi kot. Tak pernah sahabat ni pecah baju depan orang. Tak ada. Wali. Kita kelih pun tak ada gamuk. Kalau jumpa tempat kita tamat dah wali ni. So hati-hati tak. Kalau kita ni tidak ikut generasi awak Islam ni, lagu mana popok ni? Popok ni turun rumah pakai baju. Nak turun tangga pakai baju. Ni popok ni. Nak jaganya. Ni ada ke lagu tu. Jadi jelas Nabi sebut ni. Jadi kita ni semua ni dah ada kedudukan di sisi Allah, kita tak tahu. Tapi Nabi kata orang yang tinggi darjat atas dunia pun nampak dah. Nampak darjat dia tu. Akhirat asal kira tak ada orang hak jenis tu. Apakah kau mah? Nabi sebut. Dan kata-kata Nabi ni wahyu. Baik, Nabi juga bersabda. Nabi sedikit lagi. Nabi juga bersabda. Sebab tu tuai kita ni kata kalau nak sebut banyak benar, tapi hak ni sebut sekelumit saja. Nabi sekali lagi. Ma li ahadin indana yadun illa waqad kafa'nahu ma khala Aba Bakrin. Fa inna lahu indana yadan yukafi'uhu Allah biha yaumal qiyamah. Wa ma nafa'ani malu ahadin qattu ma nafa'ani malu Abi Bakrin. Walau kuntu muttakhidan khalila lattakhadhtu Aba Bakrin khalila wa inna sahibakum khalilullah. Tidak ada seorang pun yang mempunyai jasa baik kepada kami kecuali kami telah membalasnya kecuali Abu Bakar. Ni Nabi nak ayatnya jasa sahabat orang-orang lain lah. Semua boleh katakan aku boleh balas. Tapi orang ni aku tak boleh balas. Besar doa jasa dia. Abu Bakar, orang lain ni aku kira aku boleh balas dia jasa dia. Ni tak boleh. Tinggi telajak. Besar doa jasa dia. Nabi kata begitu. Sesungguhnya dia mempunyai jasa yang sangat mulia. Allah yang akan membalasnya pada aku tak mampu nak balas jasa Abu Bakar. Allah akan balas pada hari akhirat. Aku tidak mengambil manfaat daripada harta seseorang untuk agama seperti aku mengambil manfaat daripada harta Abi Bakar. Sekiranya aku boleh mengambil seorang khalil, yakni teman rapat, nescaya aku akan menjadikan Abu Bakrin sebagai khalil aku. Dan sesungguhnya sahabat kamu ini Abu Bakar ni adalah kekasih Allah. Mana dia sudah dapat, sebab dia kata maknanya tak perlu tunggu hari akhirat. Dapat dah. Seperti Nabi Ibrahim Khalilullah. Seperti apa ni kita kata Nabi Musa Kalimullah itu. Dapat dah. Ni nak ayatnya. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah yang mengatakan bahawa Rasulullah pernah bersabda, Abu Bakr wa Umar min hadzal din kamanzilatis sam'i wal basar minan nas. Minar ra'si. Nabi kata kedudukan Abu Bakar dan Umar dalam agama ini. Sebab adalah hadis kan Nabi pernah bayangkan agama ini seperti tubuh manusia. Jadi kalau dalam konteks agama, kedudukan Sayyidina Abu Bakar dalam konteks agama samalah seperti konteks pendengaran dan penglihatan bagi seseorang manusia. Mana pentingnya bagi tubuh kita ni mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Begitulah pentingnya Abu Bakar Umar dalam konteks agama Islam. Masa tu lah nak ayat besar ni. Nak guna bahasa lagu mana lagi? Tu. Diriwayatkan daripada Ibnu Malik habis di sini Diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Nabi kata iktadu bil ladain min ba'di min ashabi Bakrin wa Umar. Tertinggal tu Abi Bakrin wa Umar tu sebenarnya tertinggal tu. Dia orang panggil dia jadi badar. Kalau ngaji bahasa Arab dia jadi badar. Badar ni mana kita sebut bagi bawah tu Abu Bakrin. Teladanilah kamu, jadikanlah suri teladan dua orang daripada sahabatku selepas aku wafat. Siapa dia? Abu Bakar dan Umar. Inilah suri teladan kamu. Kita berhenti setakat itulah dulu Kita berhenti setakat itu dulu. InsyaAllah kita akan sambung semula mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hak malam ni pun tak ada kuliah ana letih dah Ustaz. Tak di tu ayat.
Tadi sebab tadi anda nyatakan sanggup nanti.